Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani. Kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur. Dalam kita menikmati Idul Fitri, walaupun dalam era PKP ini, tetapi kita terus ingin memeriahkan dalam konteks kita ingin memutuskan rantaian COVID-19. Tetapi apa yang penting, semangat muhibbah, semangat kegirangan dan juga kejayaan kita menempuh Ramadan Al-Mubarak baru-baru ini perlu kita hayati kerana inilah objektif Syawal yang kita raikan sekarang, dan ada juga berita-berita gembira yang perlu kita raikan terus. Antaranya sebelum hari raya itu dua orang ahli parlimen, dua orang ahli Dewan Negara dilantik oleh pihak kerajaan. Salah seorangnya orang lama dalam bidang penyiaran, hampir tiga dekad, hampir 30 tahun dalam bidang ini, dan beliau seorang juga yang menjadi aktivis kepada orang kurang upaya, dan rakan lama saya di satu stesen lama saya, jadi tidak asing lagi kita bersama melalui Skype bersama dengan Kak Dip. Itu nama ataupun mesranya, bersama Senator Ras Adi Barazi. Assalamualaikum Kak Dip. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, ya. Thank you. Hari Raya seadanya kan. Okey, Senator Ras Adi Barazi, apapun kita mengucapkan tahniah bagi pihak Esra Wani dan mewakili orang industri penyiaran. Bagi Kak Dip sendiri, dengan pelantikan sebagai ahli Dewan Negara selama 3 tahun ni, apa perasaan Kak Dip apabila mendapat perkhabaran dilantik sebagai ahli Dewan Negara? Terus terang saya nak katakan saya sebenarnya masih di awang-awangan pasal saya cuma dapat tahu mengenai pelantikan tu 2 hari sebelum, dan masa dapat surat tu pun saya tak buka surat tu pasal saya ingat surat tu surat nak pergi meeting ke apa. Jadi macam masih terperanjat lah. Ya. Apa signifikan Kak Dip apabila menerima pelantikan sebagai ahli Dewan Negara? Kerana Kak Dip juga bukan orang lain dalam bidang penyiaran. Pastinya aktivis yang begitu aktif dalam orang kurang upaya sentral ini, membawa isu-isu orang kurang upaya dan sebagainya. Pastinya suara yang akan dibawa oleh Kak Dip di Dewan Negara akan ditunggu-tunggu oleh kelompok komuniti orang kurang upaya. Sebenarnya ini adalah satu penghormatan buat diri saya, tetapi sebenarnya ia penghormatan untuk dunia penyiaran. Ya. Jadi pertama kalinya salah seorang daripada kita diberi peluang untuk menjadi seorang ahli Dewan Negara. Ya. Dan seterusnya saya sebagai atlet Paralimpik, saya rasa tak boleh nak cerita pasal saya juga mewakili sahabat-sahabat saya, atlet-atlet Paralimpik negara. Ya. Dan seterusnya yang paling utama adalah sahabat-sahabat saya, sahabat OKU di negara kita. Jadi ini adalah kemenangan sebenarnya kepada ketiga-tiga kategori ini. Bidang penyiaran, penghormatan buat kita sebagai seorang atlet Paralimpik, penghormatan buat kami dan juga sebagai orang berupaya. Pastinya 3 topi dibawa oleh Kak Dip untuk dibawa ke Dewan Negara. Kerana kita tahu juga Dewan Negara salah sebuah dewan yang menjadi tempat untuk kita berbahas, menyetujui ataupun membahas, mendebatkan segala rang undang-undang yang sudah pun diluluskan di Dewan Rakyat. Pada Kak Dip, apa keutamaan yang akan dibawa apabila Dewan Negara akan bersidang pada Julai nanti? Baiklah, ketika ni saya masih dalam persiapan untuk menyediakan topik-topik dan perkara-perkara yang harus kami utarakan bersama-sama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan juga Jabatan Pembangunan OKU. Antaranya yang paling utama adalah mengenai pekerjaan buat komuniti OKU di Malaysia ini. Kami sebenarnya merasa begitu dianaktirikan kerana susah kami hendak mencari pekerjaan. Seperti juga saya tidak mempunyai pekerjaan selama 6 tahun ketika saya menjadi OKU. Dan saya ke sana kemari dan saya payah sangat, saya susah sangat. Saya 6 tahun saya hidup makan nasi dan garam dan minum air pahit. Sahabat-sahabat dan ahli keluarga tidak tahu, tapi itu sebenarnya yang berlaku.
Jadi pekerjaan ada yang paling utama. Saya tidak mahu sahabat-sahabat saya yang lain melalui apa yang telah saya lalui. It's very hard, sukar sangat. Dan hati saya begitu keras, uh, marah sebenarnya, tetapi saya gunakan kemarahan itu untuk lebih menyerlah. Saya mencari kekuatan di tempat lain. Itu mengenai pekerjaan. Seterusnya mengenai infrastruktur. Di Malaysia ni kita masih belum ramah, belum mesra OKU. Kita punya rem, kita punya tempat parking OKU, orang salah guna, diabaikan tandas tu dia buat untuk sambil lewa je. Kalau saya masuk, saya tak boleh tutup pintu. Macam tu. Habis saya pernah saya nak masuk tandas, saya nak tutup pintu. Saya kata, "Kak, saya tak boleh tutup pintu." Saya beritahu cleaner. Dia kata, "Tak apalah, kau buat je lah. Aku duduk sini." So, itu antara perkara. And then yang seterusnya seperti pendidikan. Ya. Pendidikan tu penting sekali pasal kami, ya, Malaysia sudah lama merdeka. Tapi terus terang saya katakan di Malaysia ini, kami OKU, kami terasa hati, kami rasa seperti kami ini third class citizen. Ya. Nak pergi ke sekolah tetapi kalau yang menggunakan kursi roda, kelasnya di atas. Habis itu kalau misal kata kami perlukan apa orang kata nak masuk ke universiti, mereka tidak mahu menerima kami. Setengah universiti terdahulunya. Sekarang ni alhamdulillah universiti menerima kami, tetapi sekolah-sekolah masih begitu. So ini adalah antara perkara yang kami, saya dan sahabat-sahabat saya, kami akan terus apa orang kata usulkan supaya keadaan di Malaysia ni untuk orang kurang upaya lebih mudah dan kita dapat sama-sama perkasakan OKU. It's right based. Ini hak kami. Kami tidak mahu orang simpati terhadap kami. Tidak. Ya. Dan kami pun turut menjana ekonomi negara juga. Apa yang tidak kena dalam kita melihat isu yang membelenggu apa yang dikatakan oleh Kak Rasariba tadi, bahawa ini bukan perkara baru. Kita sudah hampir memasuki abad ke-21, 2020 dan tahun depan kita memasuki 2021. Tetapi kita sudah ada akta OKU. Apa yang tidak kena? Apa yang masih membelenggu pelaksanaan dan penguatkuasaan? Seolah-olah apa yang dibuat itu ala kadar, janji ada, janji siap. Kalau ada infrastruktur pun tidak dapat digunakan kerana rosak ataupun tidak dihormati oleh orang biasa. Jadi apa yang tidak kena dengan cara kita melihat isu yang ada yang terpalit kepada orang kurang upaya, Kak Dip? Sebenarnya atau KU kami ini dalam proses untuk diperbaiki, untuk dipertajamkan agar ianya dapat menegakkan hak-hak OKU. Banyak klausa-klausa di dalam akta kita itu begitu apa orang kata it's not dia tidak pro OKU. Jadi kami sekarang ni dalam perbincangan untuk memastikan kita dapat menggubal akta OKU supaya ianya dapat memperjuangkan hak kami dan juga dapat protect diri kami semua. Tetapi sebenar-benarnya masalah kita adalah kesedaran. Ya. Orang punya persepsi terhadap OKU teruk sangat sebenarnya. Saya boleh berkata bahawa saya sendiri pun kadang-kadang saya keluar, orang kata kat saya, "Kenapa awak keluar? Kenapa awak tak duduk rumah? Kenapa awak menyusahkan diri awak menyusahkan diri orang lain?" Orang masih berfikiran begitu. Saya macam, Sampai ke tahap itu ya, Kak Dip? ya, ya. Saya macam, saya boleh buat banyak benda yang anda tidak boleh buat. Jangan begitu, jangan begitu. Jadi yang paling pentingnya kita sama-sama punya tanggungjawab untuk mengusahakan kempen kesedaran mengenai orang kurang upaya. Pasal negara kita ni, satunya, the aging population, ya, warga emas populasinya semakin meningkat. Dan sekiranya kita tidak menyiapkan diri kita, infrastruktur kita dengan kemudahan yang ramah dan mesra untuk OKU dan warga emas, itu adalah satu masalah. Dan sebenarnya untuk kita memahami mengenai OKU ni, dia perlu daripada grassroots, kena perlu daripada sekolah-sekolah, dari primary school, dari tadika. Jadi mereka tahu, mereka punya sahabat-sahabat lain yang OKU, saudara mara, kenalan yang OKU dan mereka akan tahu bagaimana untuk berkomunikasi dengan kami, dengan orang yang pekak, orang yang buta, yang fizikal dan pelbagai lagi. Antara OKU mempunyai masalah mental. Kita tak tahu bagaimana
nak membantu mereka, dan ibu bapa, kawan-kawan saya ramai lagi sehingga sekarang, Haji, Ya. mereka dikunci, diikat di bawah reban, di dalam reban ayam, di kandang lembu, kandang Ya. kerbau. Pasal ibu bapa mereka tidak tahu bagaimana untuk membantu anak-anak mereka ini. Sedangkan sebenarnya kalau kita membawa mereka kepada berjumpa dengan pakar-pakar dan memberi mereka ubat-ubatan, ia dapat apa orang kata membantu mereka supaya mereka tidak terlalu hyper, tidak terlalu tidak keruan sebegitu. Jadi sebenarnya kita yang salah. Ya. Saya okey, ini ya, saya satu sebenarnya saya dilahirkan bukan OKU. Saya jadi OKU pada tahun 2002. Jadi saya punya kepala otak ni masih berfikiran juga seperti orang yang bukan OKU dan sekarang sebagai OKU. Jadi saya tahu bagaimana ianya berlaku. Saya tahu bagaimana fikiran orang yang bukan OKU. Pasal orang kata kalau dilahirkan OKU, what you don't know, you don't care. Apa kau tidak Exactly. tahu, kau tidak Ya. kisah. Ya. Tetapi saya dilahirkan bukan OKU. Saya lagi susah. Pasal saya kena perlu belajar macam mana nak jadi OKU. Okey Kadip, dalam pandemik COVID-19 ini saya begitu terkesan juga apabila banyak perkara berkaitan dengan undang-undang seperti PKP, PKPB yang kita lalui sekarang ini, apabila arahan itu dikeluarkan, saya terfikir bagaimana nasib orang tua, bagaimana nasib orang kurang upaya yang tidak ada upaya untuk keluar untuk membeli barang keperluan dalam waktu yang begitu terhad, dalam situasi yang begitu terhad, bagaimana mereka ingin mencari rezeki dan sebagainya. Ada pengalaman Kak Dip dengan rakan-rakan lain yang saya tak boleh bayangkan kehidupan mereka ketika era pandemik ini. Dah hampir memasuki 3 bulan dan akan berhadapan lagi mungkin memasuki bulan keempat, bulan kelima, dan situasinya tidak banyak berubah kerana kita tidak menemui vaksinnya. Jadi apa yang boleh Kak Dip kongsikan, dan kita perlu lebih perhatian apabila kita membuat arahan, membuat undang-undang, jangan hanya untuk orang normal macam saya ataupun majoriti di luar sana, tetapi rakan-rakan aging population, orang kurang upaya yang selama ini dah memang terkesan kehidupan seharian mereka, apatah lagi dalam era pandemik. Haji, saya sejak MCO PKP ni, saya turun ke Padang. Setiap hari, saya jumpa orang yang tidak makan selama 10 hari. Dan orang yang tidak punya sebutir beras pun. Ya. Itu payah sangat untuk saya apabila saya turun ke Padang. Saya sentiasa senyum ketika bertemu dengan mereka, tapi sebenarnya saya tidak tahan. Saya sukar sangat. Jadi saya beritahu diri saya, mana-mana orang yang datang bagi bantuan, saya akan salurkan kepada mereka. Mengenai OKU dan warga emas ini, mereka susah sangat. Ada yang terlantar, ada yang tidak terdaya, dan tidak ada orang yang boleh membantu mereka. Dan ada kalanya bekalan yang dikatakan akan sampai, tidak sampai ataupun sampai lambat, dan sekiranya sampai pun sudah habis. Kadang-kadang satu rumah tu mereka terima 5 kg nasi. Dalam rumah tu ada 10 orang. Jadi boleh bayangkan dalam 2-3 hari sudah habis. Diorang ration sangat bahan makanan diorang. Sahabat-sahabat saya yang buta tidak berani keluar, Cik. Ya, betul. Mereka tidak tahu distance 1 meter. Betul. Mereka tidak mahu dimaki hamun kerana mereka tidak berani nak keluar. Jadi kami nasihatkan mereka supaya duduk saja di rumah. Dan itu sukar kerana mereka duduk di rumah, mereka akan sukar nak mencari bekalan makanan. Ya. Itu untuk yang buta. Mereka yang punya masalah mental, Allahu Akbar. Ya. Saya tidak boleh cerita bagaimana susah sangat untuk mereka. Ada orang yang membantu keluar mengambil ubat. Kadang-kadang mereka nak jumpa pakar, tidak boleh. Mereka tidak tahu apa nak buat. Rumah mereka kecil. Bercakap-cakap dengan diri sendiri, mendengar-dengar benda-benda yang mereka sendiri tidak boleh nak kawal. Itu satu. Mereka yang punya autisma, disleksik. Anak saya yang paling kecil autisma. Tetapi sahabat-sahabat saya, anak-anak mereka seperti Iman Wan punya anak dan Ida punya anak Adam. Seperti Zarina punya anak-anak. Mereka susah sangat, tidak boleh keluar ke rumah. Alhamdulillah, kerajaan memberi peluang untuk mereka keluar, untuk seorang mengawasi mereka untuk lari ke, because mereka perlu steaming, mereka perlu keluar, mereka jadi tak keruan. Ini bukan tak keruan sikit. Betul. Ini macam hyper. Tidak tahu nak buat apa, hyper sangat. Kan. Jadi dan kawan-kawan saya yang pekak pun begitu juga, dan kawan-kawan saya yang lain yang punya pelbagai kategori OKU pun begitu. Kami susah, kami gila, tetapi
kami perlu kawal diri kami sendiri. Kalau tidak, lagilah orang akan katakan OKU ini menyusahkan. Ya. Jadi susah sebenarnya. Ya, mungkin ini satu peluang juga Kak Dip sebagai satu norma baru kita. Kerana kalau kita tidak ambil peluang ini, kita akan back to normal, business as usual. Kita melayani rakan-rakan minoriti ini. Nak ataupun tidak, mereka bukan mahu disimpatikan ataupun dikasihani, tetapi mereka ingin dilayani seperti orang biasa dengan infrastruktur dan juga layanan yang sewajar kepada mereka. Jadi, apa langkah normal baru yang perlu kita angkat dan Kak Dik akan angkat di Dewan Negara menjelang Julai nanti supaya kita menjadi masyarakat yang lebih hebat dalam memberi kepada kelompok ini? Yang paling penting seperti yang saya katakan tadi, kita punya persepsi. Persepsi kita itu amat penting. Kita punya mindset. Kita mesti beritahu diri kita yang OKU ini adalah sebahagian daripada masyarakat. Kerana setiap kita akan menjadi OKU satu hari. Pasti. Ya? Ya. Dia punya timing je. Ya, Hari ya. ini ke, besok ke, lusa ke, tulat. Jadi kita tidak boleh kata, ini tidak akan berlaku pada diri saya. Saya tidak boleh, tidak usah saya berfikir mengenai mereka, saya punya masalah saya yang tersendiri. Itu silap. Jadi sekarang ni macam Majlis Perbandaran harus bekerjasama dengan ataupun turun ke padang dan impose ya, mereka perlu orang kata seperti parking OKU lah ya. Ya. Mereka perlu pastikan janganlah letak RM50 je dia punya fine tu, letaklah RM1000 biar padan muka kan, nak park sesuka hati. Kami dengan kursi roda susah nak keluar kan, nak bergerak. Habis tu dia orang suruh kita park jauh-jauh. Saya pernah di overseas, kawan saya di luar negara, dia park jauh daripada parking OKU, dia park jauh sangat. Habis tu dia pun turun kursi roda, dia tolak kursi roda, tolak kereta reverse, langgar dia mati. Allahuakbar. Jadi orang tidak faham. Ya. So ini adalah tanggungjawab kita. Jadi pemilik-pemilik bangunan, building owners pasti mesti mengikut jabatan standard dari segi keperluan untuk OKU di bangunan-bangunan anda. Parking lot ke, tempat untuk OKU berada ketika di tangga ketika ada fire ke, hazard light untuk OKU yang pekak, ya, tactiles untuk OKU yang buta, signage yang tidak terlalu terang, yang gelap untuk sahabat-sahabat saya yang autisma dan disleksik, dan pelbagai lagi. Jadi dan macam lampu-lampu flash ini tidak boleh lah. Ya, pasal kami, setengah daripada kami boleh kena sawan, kena seizure. Jadi sebenarnya sekarang ini saya akan masuk ke Dewan Negara dengan orang kata kekuatan sahabat-sahabat saya yang OKU dan juga orang kata bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pembangunan OKU di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Saya akan usulkan supaya kita sama-sama yang pertama-tamanya meningkatkan kesedaran terhadap OKU, dan seterusnya kita adakan stricter rules, peraturan yang lebih ketat lagi terhadap mereka yang tidak mengikuti semua yang telah dimaktubkan di dalam Akta OKU, seperti apa orang kata infrastruktur untuk kami. Kami seperti saya katakan Haji, kami tidak mahu disimpati, kami perlu hak. It's a right space, ya. Dan kami mahu diberi apa orang kata equality across the board, ya. Berilah kami apa orang kata peluang yang sama. Nak belajar, kami nak belajar, dan kami nak bekerja, kenapa tidak diberi? Jadi itu yang kita perlu apa orang kata fikirkan, dan akan saya utarakan. Kak Dip, bagaimana kita boleh menjadikan membuat sesuatu itu dengan cara inklusif?
membawa suara-suara OKU mereka yang minoriti ini, supaya kita tidak pinggirkan mereka dalam membuat keputusan di peringkat PBT, di peringkat kementerian, di peringkat semua pihak, supaya OKU benar-benar ada representasi, diwakili. Antara perkara yang akan saya lakukan selepas MCO PKP ini adalah untuk turun ke Padang bersama-sama dengan JKM dan JPOKU. Kami akan turun ke Padang untuk menjemput ramai lagi OKU untuk mendaftar. Okey, di bawah WHO dan juga United Nations, mereka mengatakan setiap negara itu populasi OKU mereka adalah antara 12% hingga 15%. So kalau kita kiralah lebih kurang negara kita, OKU itu patutnya dalam 4.7 juta di luar sana. Besar tu Kak Dip. Yang mendaftar adalah hanya 600,000. Bayangkan. Sahabat saya 4.1 juta masih di luar sana. Mana mereka? Ya. Jadi saya insyaAllah dengan tenaga kerja yang ada, kami akan turun ke Padang untuk mencari sahabat-sahabat di luar sana. Kadangnya bukan mereka tidak mau keluar. Mereka tidak keluar kadang kerana mak bapak mereka malu. Ya, stigma. Kerana anak mereka OKU. Stigma masyarakat. Ya. Kan? Dan yang keduanya, apa orang kata, infrastrukturnya tidak ada. Saya kalau keluar, pergi ke luar bandar, di Kuala Lumpur dan di Penang punya e-rapid KL, bas yang ada hidrolik tu kan? Ya. Tetapi di luar bandar tidak ada. Kalau saya di luar bandar, saya perlu merangkak untuk naik bas. Bayangkan. Dan dia punya curb dia tinggi-tinggi. Kalau kita nak lalu dengan wheelchair akan jatuh ke belakang. Rem dia pun kadangnya macam Kilimanjaro. Ya. Jadi ini semua tidak ramah dan tidak ada tanda OKU. Jadi sahabat saya tidak boleh keluar. Tidak ada pengangkutan dan infrastrukturnya tidak mesra. Dan seterusnya adalah saya perlu berjumpa dengan sahabat-sahabat OKU di luar sana, di dalam setiap persatuan yang ke pelbagai OKU, supaya saya dapat mendengar keluhan, resah kesah mereka, dan dari situ kita boleh perlahan-lahan cuba bersama-sama bekerjasama dengan setiap badan kerajaan, bukan kerajaan dan swasta, untuk kita sama-sama perbaiki. Ya, kami kecil hati sebenarnya, terus terang saya katakan, kami rasakan seperti orang tidak kisah terhadap kami. Memang sekarang ni banyak pembaharuan dan apa orang kata, dari segi kemudahan, dari segi sedikit-sedikit ya, Kementerian Sumber Manusia mereka cuba mencari kerja untuk kami, Jabatan Pembangunan apa orang kata JTK, Jabatan Tenaga Kerja, mereka cuba memberi peluang untuk OKU dari segi juga memberi sokongan untuk mereka mulakan perniagaan dan pelbagai lagi. Ada perubahan, alhamdulillah. Tetapi kita tidak boleh tinggalkan kepada mereka saja. Yang lain tu pun harus bersama. Okey Pak Kadip, itu saja masa yang kita ada. Tahniah diucapkan atas pelantikan Senator Rasadi Barazi mewakili atlet Paralimpik, mewakili rakan-rakan media penyiaran dan juga media, dan juga mewakili orang kurang upaya. Apapun kita menunggu suara yang akan bergema di Dewan Negara, kerana kita tidak mahu juga Dewan Negara sebagai rubber stamp semata-mata, dan itu perlu juga diubah. Reformasi Dewan Negara perlu berlaku ketika rakyat lebih celik bagaimana penggubalan undang-undang dan juga peranan legislator sama ada Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara. Kadir, terima kasih. Selamat Hari Raya. Semoga terus sihat dan dapat berkongsi ataupun pengalaman Kadir bersama rakan-rakan di luar sana. Sekian saja agenda awal ini pada malam ini. Sekian. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.